Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dazli bin Muhammad Darus. Saya akan membentangkan satu tajuk yang bagi saya agak menarik, iaitu Aminah Wadud dan Sistem Islam. Okey, kenapa saya agak menarik? Bagi saya tajuk ni agak menarik ialah sebab nanti saya akan cerita kenapa. Sebelum tu kita perkenal dulu dengan siapakah Aminah Wadud ini. Aminah Wadud ni sebenarnya nama asal dia adalah Mary Teasley. Dia sebenarnya bukanlah seorang Islam yang dari lahir. Dia convert kepada Islam pada tahun 1972. Sebelum dia memeluk Islam pada tahun 1972, dia merupakan seorang beragama Kristian dan bapanya pula adalah seorang padri. Kata merupakan padri Metodis lah. So, kenapa Aminah Wadud ni dia pemeluk Islam dan dia pada tahun 1972. Yang menarik adalah Aminah Wadud ini bukanlah orang yang biasa ataupun orang yang ada background yang biasa, tapi yang luar biasa, di mana Aminah Wadud ni dia ada sarjana muda sains dari Universiti Pennsylvania di Amerika Syarikat, dan dia juga ada ijazah kedoktoran dalam bahasa Arab, dalam ijazah kedoktoran dalam bahasa Arab dan pengajian Islam dari University of Michigan. Dia juga ada belajar pengajian Al-Quran dan tafsir di Universiti Kahirah dan juga falsafah di Universiti Al-Azhar. Ini menunjukkan betapa hebatnya latar belakang seorang insan yang bernama Aminah Wadud. Dan selepas beliau menamatkan pembelajaran beliau menjadi pembantu profesor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Dan semasa beliau menjadi pembantu pensyarah, beliau ada menerbitkan 2 buku, iaitu buku yang pertama adalah Quran and Movement, dan lagi satu ialah buku Inside the Gender Jihad. Dan buku Quran and Movement ni buku yang digunakan oleh organisasi yang diberi nama ialah Sistem Islam. Okey. Bagi kita background dia memang agak menarik dengan pendidikannya apa semua kan. So jadi kenapa dia dilabelkan sesat ataupun terpesong daripada agama. Jadi kita akan tahu reason dia kenapa ialah pertama sekali kita kena tahu pemikiran Aminah Wadud. Aminah Wadud ialah orang yang berfikiran liberal, pluralism dan juga feminism. Seperti kita tahu bahawa pemikiran liberal ini bermaksud kebebasan, tetapi kebebasan yang dimaksudkan adalah contohnya seperti kalau kata satu keluarga di mana lelaki dan perempuan boleh berkahwin walaupun berlainan agama. Itu salah satu contohnya. Feminism ia pula adalah dalam menyokong hak wanita, kerana ideologi feminism diwujudkan apabila mereka menganggapkan bahawa wanita ni adalah golongan yang ditindas dan bahawa wanita ni martabatnya rendah. Sebab itulah dasar feminism atau konsep feminism ini dikeluarkan atas dasar untuk mengangkat martabat wanita. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apabila Aminah Wadud mengatakan bahawa wanita juga boleh melakukan apa sahaja lelaki lakukan walaupun dalam benda tu melibatkan agama. Contohnya seperti yang pernah menjadi kontroversi ketika dahulu adalah waktu dia menjadi imam solat Jumaat di Virginia, New York, Amerika Syarikat. Di Virginia, Amerika Syarikat. Dia menjadi imam solat Jumaat, dan makmumnya bukan sahaja perempuan tetapi lelaki juga ada serta. Dan menjadi makmum bukan setakat bercampur lelaki dan perempuan, bukan setakat dia menjadi imam, tapi makmumnya juga adalah orang yang beragama lain, tidak beragama Islam, ada yang beragama Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya. Mengikuti beliau menjadi solat, mengikuti beliau mendirikan solat. So itu menunjukkan betapa
terpesongnya fahaman konsep ataupun pemikiran Aminah Wadud ni. Tapi kenapa puncanya begitu? Ini kerana ini disebabkan Aminah Wadud membuat pentafsiran Al-Quran secara literal dan batil. Maksudnya Aminah Wadud tidak membuat pentafsiran Al-Quran secara literal. Maksudnya contoh, saya mengambil ayat Allah ada tangan, contoh ayat Allah ada tangan. Tetapi sekiranya kita merujuk dengan pakar agama ataupun pakar tafsir Al-Quran, tangan Allah bermaksud kuasa Allah. Tetapi bagi mereka yang tak ada ilmu tentang ini, dan mereka akan menganggap bahawa Tuhan ada tangan. So itulah yang bagaimana Aminah Wadud mengambil pentafsiran daripada Al-Quran. Dan itu apa yang kita faham dari segi kesesatan. Tapi sebelumnya, kenapa saya kata juga sesat juga Aminah Wadud ni kira sesat, kerana dia menyokong LGBT. Sistem Islam pun menyokong LGBT. Kerana dalam satu bukunya, Quran and Women, Aminah Wadud menyatakan bahawa manusia ni dilahirkan tak ada jantina, genderless. Maksudnya tak ditentukan jantina lelaki atau perempuan. So maksudnya dia mengatakan bahawa seorang manusia decide apa boleh bila dia lahir, dia boleh berfikiran waras dan dia decide boleh nak jadi lelaki atau perempuan, walaupun secara fitrahnya dia dah lahir sebagai jantina asalnya. So mereka menyokong LGBT ni atas dasar hak kemanusiaan. So itu agak bertentanganlah dengan apa yang disyariatkan ataupun difatwakan oleh majlis agama kita lah. So jadi lagi satu yang boleh saya kata agak menjadi isu besar ialah mereka mempersoalkan hukum Al-Quran dan mereka tidak bersetuju dengan apa yang hukum ditetapkan Al-Quran. Salah satu contohnya adalah pemakaian menutup aurat, iaitu pemakaian tudung. Sebenarnya dalam Al-Quran tidak menyatakan untuk bertudung, tetapi kebanyakan orang akan bertudung sebab itu adalah budaya kita di Malaysia. Tetapi mereka menganggapkan bertudung ini adalah satu penindasan terhadap kaum wanita, dan menganggap bahawa wanita ni kalau bertudung ibarat mereka ni dikongkong, dikontrol, ataupun dikawal. So jadi ini menunjukkan bahawa Aminah Wadud dan sistem Islam amatlah tidak bersetuju dengan apa yang dikatakan ataupun ditulis dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya hanya menyebutkan di mana isu-isu yang besar ataupun poin yang besar saja. Walaupun dalam kesesatan Aminah Wadud ni fahamannya ataupun ilmunya tidak bercukupi, tapi saya agak kagum dengan penulisannya adalah antaranya buku Quran and Women. Kerana buku Quran and Women ditulis pada asalnya adalah untuk membetulkan pemikiran ataupun mindset orang di Eropah dan di Barat. Kerana budaya di Eropah dan Barat amatlah masalah tafsirkan tentang agama Islam. Mereka menganggap bahawa agama Islam ni agama yang kolot, agama yang mundur. Jadi dalam penulisannya Aminah Wadud menyatakan bahawa setiap kali dia berjumpa dengan orang di bahagian Barat atau Eropah, mereka menganggap bahawa agama Islam ni agama yang menindas kaum, terutama kaum wanita. Jadi dalam penulisannya saya membaca dalam buku secara sepintas lalu, bukunya menengahkan bagaimana konsepnya wanita itu dalam Quran dan bagaimana Allah memelihara kaum wanita ini. Tetapi disebabkan ada benda yang bercanggah dengan fahamannya dan dia tidak bercanggah dengan fahamannya, dan lalu benda tu tidak diambil. Hanya diambil potongan ayat yang mengikut pandangan beliau saja. Jadi bagi saya agak bagus untuk buat benda begitu, tetapi agak menjadi masalah kerana akan menimbulkan salah faham. Kerana seperti kita tahu di Amerika Syarikat, di bahagian Eropah, mereka bukanlah negara yang asalnya negara Islam. Jadi ramai fatwa daripada kebanyakan fatwa banyak mengeluarkan keputusan untuk melabelkan Aminah Wadud dan organisasinya, iaitu sistem Islam adalah kumpulan ataupun organisasi yang terpesong daripada agama Islam.
Dan buku Quran Al-Women yang diterbitkan oleh Aminah Wadud dijadikan sebagai buku panduan untuk organisasi Sister in Islam. Tapi sebenarnya pada dasarnya Sister in Islam ditubuhkan untuk mengangkat martabat wanita, membela hak wanita, tetapi disalahgunakan, dan itulah kerana dikatakan sesat. Jadi apa yang saya boleh katakan daripada mengenai tajuk ni, bahawa pertama sekali ialah kalau kata kita nak belajar ataupun kita nak mengeluarkan satu pendapat, kita perlulah bertanya kepada yang lebih arif. Sebenarnya bagi saya lah, untuk belajar agama tidak cukup hanya di universiti sahaja. Kerana kalau kata untuk belajar agama dia lebih tinggi, sampai untuk boleh mengeluarkan hukum, memberi pendapat tentang sesuatu hukum. Untuk belajar di universiti tidak memadai. Kerana kalau kata kita punya adab ataupun adab kita hanya perlu berguru yang betul-betul guru yang arif tentang hal agama ni. Berguru dengan mereka untuk belajar agama. Bukan, saya tak cakap ya duduk di universiti ni tak cukup, cuma tidak memadai. Yang kedua pula, apabila bedanya satu benda baru ataupun pendapat baru yang sampai ke kita, kita haruslah merujuk kepada orang yang lebih pakar ataupun kepada pihak yang berkuasa untuk siasat benda ni betul atau tak betul. Sebab sekiranya benda itu sesat ataupun terpesong ataupun bercanggah dengan agama kita, maka benda itu akan menimbulkan masalah lah kepada komuniti kita. Kita yang ketiga pula, kita sebagai seorang individu lah, kita perlu mempersiapkan diri kita. Bukanlah maksud saya bersiap untuk berperang, tak. Tapi mempersiapkan diri itu dengan ilmu lah. Sebab kita tak tahu apakah ilmu ataupun fahaman yang akan muncul lagi. Sebab semakin moden zaman kita, semakin pelik-pelik lah, semakin pelik lah fahaman yang dikeluarkan, yang dimana fahaman yang dikeluarkan mengikut hawa nafsu dan semua keinginan mereka sendiri. So kita perlu persiapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan yang secukupnya untuk membezakan mana yang betul, mana yang salah. So itu saja saya, daripada saya. Terima kasih.